Okey, untuk chapter explain pasal Proofreader Smart. Proofreader Smart ni sebenarnya macam mana korang nak recheck balik apa yang dah dah korang buat dalam Word, Microsoft Word kan. So macam mana kita nak identify yang kita ada buat kesalahan ke, ataupun ada setempat yang perlu kita revise ke kan. So kat sini definition dibagi untuk proofreading. Proofreading, pernah dengar tak proofreading tu apa? Proofreading ni means that yang korang akan nak recheck balik apa yang korang dah buat. Okay, dah type semua sekali tu mesti akan ada setempat yang spelling error ke kan. Spacing dia macam mana, spacing terlebih ke kan, yang sebelum ni kita dah belajar kan. Lepas titik kena dua kali spacing. Bila ni awak buat sekali, dia akan jadi salah lah kat situ. So awak kena proofread kan balik. Proofread ni adalah part yang sangat penting untuk kita produce a quality document. Okay, dokumen tu kena berkualiti lah supaya orang tengok macam kemas je kan. Okay, yang ni tak ada apa-apa sangat. Yang ni Miss nak tekankan yang ni. Okay, bila awak nampak simbol yang macam mancis tu, mancis sebelah tu kan, okay, tu maksudnya detector. Kalau awak tekan kat situ, detector yang mana awak pakai spacing berapa. Awak akan nampak dia akan satu spacing, dia akan letak satu benda ni dekat bahagian space tu kan. Lepas tu kalau titik, dia akan identify lepas pada titik, lepas tu dia akan letakkan simbol mancis ni. Maksudnya dia korang akan tahulah terlebih titik ke, terkurang titik ke. So bila tekan benda ni, semua akan nampak by paragraph. Okay, cuba dekat rumah kalau ada siapa ada PC, ada laptop. Okay, tab macam biasa. Tab function dia adalah untuk indentkan sesuatu benda tu ke tengah atau ke kanan. Spacing, awak tekan space bar tu, dia akan jarak-jarakkan. Tu function enter, tab, space. Okay, bila awak tekan enter lah dia akan keluar benda ni. Tapi biasa awak akan nampak lambar mancis tu dekat atas, dekat tepi kotak heading tu. Okay, alright. Apply and use proofreader skill. Macam mana kita nak apply dan kita nak gunakan proofreader skill ni? Okay, abbreviation. Contoh kita belajar sebelum ni subject superwrite dengan saya kan. So tu adalah abbreviation bagi superwrite. Tapi ni biasanya abbreviation dia bagi adalah kalau accommodation, dia punya singkatan dia adalah ACCOM. Okay. Lepas tu kalau account dia A/C. Kan account number kan. So dia buat AC je. Acknowledgement ACK, advertisement ADVERT. So benda-benda ni adalah abbreviation yang perlu awak ingat bila awak nak bekerja nanti. So tak perlu nak tulis full. Okay. Year, YR, your pun YR juga. Okay. So benda ni berbeza dengan superwrite kita belajar sebelum ni kan. Dia akan ada sedikit perbezaan. So ni adalah in terms of business. Business abbreviation. Yang sebelum ni kita belajar adalah abbreviation dalam superwrite. Macam tu. Okay. Bila awak buat surat ataupun kalau ada assignment selepas ni saya nak bagi, dia akan ada simbol-simbol yang mana awak kena correctkan sesuatu benda tu. Awak kena betulkan apa yang kesalahan dia buat kan. Okay, so untuk nak bagi tahu kat mana kesalahan-kesalahan tu, saya akan pakai correction sign ni. Correction sign ni, dia akan pakai simbol-simbol yang menandakan apa yang perlu awak lakukan. Okay. Contoh bracket. Bracket ke mana tu? Ke kanan ke kiri? Bracket ke kiri. Kalau bracket ke kiri, maksud dia nak suruh awak letakkan benda perkataan di dalam bracket itu ke paragraf seterusnya. The next paragraph. Maksudnya awak kena tekan enter sekali. Maksudnya dia next paragraph lah. Jangan letak kat tepi dia. Okay. Bila awak jumpa attention, lepas tu kata bracket ke kanan. Bracket ke kanan, lepas tu wet tu dia masuk dalam bracket tu kan. Maksudnya dia nak suruh balik awak letakkan take back. Maksudnya take over. Take over ke bawah, take back
Okay, ambil balik word tu dekat atas. Sambung terus ke atas tu. Tak perlu buat letak word tu dekat paragraf seterusnya. Okay. Kalau apa lagi? Untuk buat new paragraph pun sama. Okay. Attention. Lepas tu kita buat double. Buat satu kali spacing. Kan yang bawah dekat atas sekali tadi take over tu kita buat new line. Tapi ni new paragraph. Okay, awak kena beza new paragraph dengan new line. Kalau new line tak perlulah tekan enter 2 kali kan. Kalau new paragraph kena tekan line 2 kali. So dia akan ada besar sikit lah jarak di antara first paragraph dengan second paragraph. Okay. Seterusnya kalau slash macam tu dekat bahagian lepas pada thank you. Okay, so I appreciate tu dia akan pergi ke next paragraph. Okay, boleh Okay, remove paragraph. Kalau dia buat lambang yang macam ada error between thank you dan appreciate tu, maksud dia nak suruh sambungkan balik I appreciate tu di tepi thank you. Tapi jangan lupa lepas pada titik 2 kali spacing. Barulah start dengan new word. Okay. Delete. Delete dia tak tulis nak suruh awak delete. Delete the walker S kenapa ke tak bagi tahu. So dia akan buat lambang simbol yang macam curve, curly tu. Maksudnya awak kena buang lah huruf S lepas power je kan, sampai power je. So tak ada S. Bila nak suruh buang, dia akan buat lambang macam tu. Supaya awak kena delete. Contoh tu delete and close up. Kalau delete and close up, dia simbol macam curly juga. Tapi dia akan ada satu lagi curve di atas tu. Maksud dia nak suruh awak delete kan huruf E ke apa kat situ tu. Dia sudah delete tu. Okay, lepas tu dia nak suruh awak rapatkan. Kalau dia just buat delete macam tu, awak tak perlu rapat. Bila dia buat simbol yang curly tu dengan simbol dekat atas tu, maksudnya buang dan rapatkan balik. Okay, insert. Kalau buat lambang macam ni, pernah tak? Kalau tertinggal perkataan, lepas tu awak buat macam kaki macam tu kan, lambang kaki tu. Lepas tu awak tulis huruf IS kat atas. Maksudnya awak nak letakkan sesuatu benda yang termiss tadi. So buat lambang macam ni So tak perlu dah nak liquid ke apa. Insert and close up. Okay. Insert and close up macam mana? Knowledge. Dia tertinggal apa? Huruf E kan. So dia buat macam kaki 2. Lepas tu buat dia buat macam ada curve dekat atas tu. Close up dengan extra space. Close up and extra space ni kita knowledge is apa nak cakap kat situ kan. Is lepas tu dia nak closekan apa yang space yang banyak kan. Dia terlebih space. Terlebih space, so dia buat simbol yang macam tu. Curve di atas, curve di bawah. Maksud dia nak suruh awak delete sedikit supaya dia lebih rapat. Kan? Terlebih space orang panggil. Okay, next kita nak set vertical alignment. Macam mana kita nak alignkan benda tu? Dia akan buat lambang simbol yang double line di belah kiri. So dia bagi awak nak suruh alignkan semua benda tu. Contohnya dapat tak? Hello, my dengan how tu dia akan selari je. So untuk buat benda tu selari kan, dia akan buat double line tu supaya awak selarikan. So awak kena tengok lah. Ni maksudnya clue-clue apa yang perlu awak ubah. Apa yang correction yang perlu awak buat dekat surat tu, dia akan buat guna simbol-simbol ni lah. Okay, banyak benda awak kena ingat ni. Transpose letter, power tertinggal kan. Tertukar. Kalau tertukar buat W. Lepas tu ke atas W, bawah O. Transpose letter. Okay, transpose lagi. Kalau power is tu kita nak letak kat tengah tu. So kita buat macam tu banyak ni. Transpose group macam mana. So awak kena study lah. Proofread macam mana awak nak proofreadkan benda ni. Okay.
Ron font. Okay, how are you? Tiba-tiba dia punya font lain. So dia akan bulat kat situ. Okay. Insert line space. Hello, how are you? Kita nak insertkan by paragraph kan. Okay, paragraph. Okay. Okay, ni simbol-simbol yang lebih spesifik lah. Kata apa dia? Correction sign. Yang mana jarang je awak guna benda ni. Okay. Tu dalam bentuk apa tah? Square tu. EMC square tu. Tapi jarang lah kita pakai kan sebab kita secretary. Add period full stop. Okay, letak titik. So, dia akan buat bulatkan titik kat atas tu. Lepas tu dia buat kaki. Add comma. Dia buatnya lambang 3 segi tu. Lepas tu dia tak comma. Okay. So, inilah correction sign yang perlu awak tahu dalam chapter 6 ni. Okay. Practice lah. Nanti saya akan bagi awak buat latihan lah. Okay. Study dulu. Okay. Anything if awak nak tanya saya apa-apa, bolehlah awak tanya saya. Okay. That's all. Thank you, class.